Dengar tau. Dia kata dia dengar suara tu dekat pintu. Mengatakan, "Long, mak akan ganggu kau, Long. Mak akan ganggu kau, Long." Tengah suami dia cakap dengan dia ni, dekat video call ni, belakang suami dia, ada satu benda yang dia kata seolah-olah macam perempuan tau. Terus masuk dekat bilik air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bersama saya lagi, Hanif Abdul Halim di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasihlah diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Dan yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, saya akan kongsikan dengan anda bukan 3, bukan 4, tapi 5 kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Fakri. Yang mana Fakri ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia sendiri alami sewaktu dia berada di rumah dia secara bersendirian. Kisah dia berbunyi begini. Okey, rumah dia ni dinyatakan di dalam email di Sungai tau. Dan pada waktu tu, mak ayah dia bersama dengan adik-adik dia pergi melawat saudara dia yang sedang sakit. Dan rumah saudara dia ni pula dekat Macang, Kelantan. Jadi bila balik ke Kelantan, seperti yang tuan-tuan sedia maklum lah, bukanlah 2-3 hari, betul tak? Boleh jadi seminggu sebab perjalanan tu pun dah jauh. Okey, dia tak dapat nak ikut si Fakri ni sebab dia ada tugasan lain. Sepanjang seminggu dia berada di rumah, hanya satu malam ni saja dia diganggu. Okey, malam tu lebih kurang tengah malam. Dia tak tulis pukul berapa lah. Dia kata tengah malam pada waktu tu. Seperti rutin lah budak-budak muda sebelum tidur kan, akan main game kat telefon kan, ataupun menonton movie ke, menonton YouTube, tak kisahlah, dekat televisyen ke, dekat handphone ke. Tapi pada waktu tu si Fakri ni berada di bilik dia. Dia dah tutup lampu semua. Dia masuk ke dalam bilik, kunci pintu dan kemudian dia buka lampu tidur dia. Lampu tidur yang dekat tepi meja tu dibuka. Jadi lampu tidur ni macam kita tahulah, bukanlah terang macam lampu penda floor kita ni. Dia menerangi bilik, tapi mungkin 70%, 60% macam tu je kan, macam malap-malap macam tu. So dia pun layan movie dekat laptop dia. Sambil tu dia tengah tengok movie ni. Pada awalnya okey je. Sampai tengah malam ni, tiba-tiba timbul satu perasaan seperti bukan dia seorang dalam bilik tu. Yang mana dia rasa seperti dia diperhatikan daripada belakang. Jadi bila dia dia dah rasa macam tu, dia sampai 2-3 kali tau toleh ke arah belakang untuk tengok apa yang ada di belakang dia. Tapi memang tak ada apa-apa lah, hanya katil dia yang kosong. So dia pun cuba untuk melenyapkan perasaan itu dengan kuatkan volume pada laptop dia. Yang mana laptop ni sambung pada speaker kan, jadi tak adalah rasa sangat kesunyian tu. Dia pun kuatkan suara dan kemudian dia sambung menonton lah. Tiba-tiba sedang dia menonton ni, bila dia dah sambung menonton ni, ada pula satu, orang kata, dia kata macam lembaga melintas betul-betul dekat belakang dia.
Dan apabila benda tu melintas, belakang ada lampu betul. Jadi nampak tau, dia tak nampak lah dekat belakang ni. Cuma dia kata dia nampak ada bayang-bayang dekat dinding ni, macam melintas betul-betul belakang dia. Menyebabkan dia terus toleh ke belakang, dan kemudian bila dia tengok ke belakang, tak ada apa-apalah, kosong. Dia cuba pusing sekeliling, memang kosong. Dan sewaktu benda tu melintas di belakang dia kata bulu roma dia naik terus. Serentak bila dia nampak je benda tu melintas, bulu roma dia meremang. Menyebabkan dia terus pause movie dia, dan kemudian dia terfikir dua benda je. Dia nak tutup movie terus tidur, ataupun dia keluar dulu, pergi kedai minum ke, macam tu lah. Lepas tu baru balik bila dah okey, perasaan tu dah okey, baru balik bila semula lah. Sebab dia kata dia tinggal seorang, dia nak tidur kat mana lagi, betul tak? Tapi dia tak keluar lah malam tu. Dia kata dia ambil keputusan, dia masuk bilik air, dia ambil wuduk, dan kemudian dia solat sunat 2 rakaat dekat dalam bilik dia. Dan kemudian dia sambung tengok movie. Sampailah habis. Kemudian dia tutup laptop, dia tidur dalam keadaan lampu tidur dia menyala. Sepanjang dia nak tidur ni, dia duk terfikirlah, apa benda yang lalu tadi. Sebab benda tu kalau melintas, contoh binatang yang melintas, kita nampak macam serangga kan. Sebab dia lalu kat lampu, jadi nampak serangga kecil. Ini macam ada satu bayangan hitam yang menutup terus tau. Macam tu, betul-betul belakang dia. Bila dia lama dia baring macam tu, dia pun start zikir, dan kemudian dia boleh tidur lah. Esok paginya dia bangun, dia pergi kerja macam biasa. Dan malam seterusnya dia still ada dekat rumah juga, cuma tak ada gangguan lah. Malam-malam yang berikut tak ada gangguan. Cuma malam tu lah dia kata satu pengalaman yang pada dia pelik, tapi dalam masa yang sama menyeramkan bagi dia. Sebab dia seorang je dekat rumah tu, tapi ada benda melintas kan. So itulah kisah dia yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Fakri. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Afandi. Dan Afandi ingin berkongsi dengan kita semua kisah seram gangguan yang dia kena sewaktu dia memandu Grab pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini. Pada hari yang dimaksudkan, Afandi ni sendiri pun dia tak tahu kenapa daripada pagi membawa ke petang kurang sangat customer. Tak macam hari biasa lah. Hari biasa dia banyak kan. Tiba-tiba hari tu dia macam kurang. Jadi dia kata okey lah, dia nak balik rumah. Dia pun dah penat, dia balik rumah dulu. Dan kemudian dia makan, dia rehat. Selepas saja waktu maghrib, dia cakap dia macam malas dah nak keluar untuk bawa Grab. Tapi memandangkan dia adalah pemandu Grab full time tau, dia tak ada kerja lain, tu je kerja dia. Dan itulah punca rezeki dia. Dia terpaksa lah juga rajinkan diri dia untuk keluar. Dia bagi tahu isteri dia yang dia nak keluar untuk cari customer. Dia salam isteri dia, kemudian dia terus pandu kereta dia ni menuju ke Ampang. Dia selalu bawa Grab area Ampang dengan ceras tau. Ini dua kawasan yang dia selalu main lah. Sampai saja dekat Ampang, dia berhenti dekat satu kedai makan. Kemudian dia order air. Dia buka aplikasi Grab. Tunggu, dah minum. Ting, masuk satu orang kata pesanan lah, yang mana customer kan. Dia pun terus bayar air dia, masuk dalam kereta, bertolak ke tempat yang dia nak pergi ni. Sesampainya dia dekat tempat tu, dia kata dia nampak ada sepasang pasangan lah, orang kata apa, couple berbangsa Chinese. Jadi bila dua orang ni masuk dalam kereta dia pun tanya pada perempuan ni, ada pertukaran alamat ke apa ke kan. Dia kata tak, macam alamat dalam tu lah, dia kata. Okey, dia pun start bawa. Tapi dia perasan tau, yang perempuan ni macam nak nangis tau, macam sedih tau. So dia pun okey lah, bawa. Tiba-tiba perempuan ni menangis sedih lah. Jadi dia macam tertanya lah, terfikir dalam kepala dia, dia orang ni gaduh ke? Dia cakap macam tu kan. Dia nampak lelaki tu dekat sebelah sini, perempuan tu belakang dia lah. So dia pun macam
kenapa dua orang ni kan? So dia pun tanya, Miss, are you okay? Sebab dia takut juga lelaki ni buat apa-apa ke dekat perempuan tu kan. So perempuan dia kata, no, I okay, dia kata macam tu. Dia macam kesat-kesat kan. Okay, kalau ada apa-apa you nak bagi tahu, you boleh bagi tahu I dia cakap macam tu. Dia pun terus bawa kereta lah. Bawa, entah macam mana perempuan ni boleh pula nak bercerita lah dengan dia. Dia kata dia sebenarnya sedih. Dia kata, kenapa you sedih? Family dia jauh. Oh, family you jauh. Okay, then selalu dekat sini I dengan boyfriend I je, dia cakap macam tu. Oh, iya ke? Okay. You rindu you punya family ke? Dia cakap macam tu. No, bukan. Itu satulah dia kata. And ditambah pula baru-baru ni 2 hari lepas boyfriend ni mati. So yang si Encik Afandi ni dia terfikir, okay, kalau ni bukan boyfriend dia, siapa kan? Dia cakap macam tu. Dia pun kata, Oh, saya ingatkan you dua orang couple, dia kata macam tu kan. Lepas tu perempuan dia macam pelik tau. Perempuan dia macam terkejut. 2 orang? Siapa? Dia kata, You berdua lah, dia kata. Abang, I seorang tau dekat belakang ni. Si Afandi ni kan, dia terus macam toleh tau. Sebab lelaki tu kat sebelah sini kan. Dia terus toleh. You seorang ke dekat belakang? Dia kata. Ya, I seorang bang, dia kata. Mana, you nampak ada 2 orang ke? Dia kata. Perempuan tu macam ketawa tau. Yang si Afandi ni, dia kata tak ada masa untuk ketawa lah, sebab dia nampak 2 orang tadi. So dia kata, I salah nampak lah, dia kata macam tu kan. I ingat you 2 orang. Tak, saya seorang, dia kata macam tu. Okey, sampaikan perempuan tu beralih daripada belakang dia pergi kat sebelah sini tau. Sebelah dia bukan sebelah dia lah, belakang kerusi penumpang sebelah dia kan. So dia pun okey, tak apa, I tahu you seorang, dia kata. Dia pun bawa, you punya boyfriend mati sebab apa, dia kata macam tu. Boyfriend I accident, dia kata. Bawa kereta accident, orang langgar dia, lepas tu meninggal kat situ. Kita teruk lah kot accidentnya. 2 hari lepas okey. Sabarlah, dia pun macam bagi orang kata-kata semangat lah kan. You dah telefon family you ke? Dah telefon dah. Kita orang sebenarnya dah rancang nak kahwin, tapi itulah kan, kira macam tak ada jodoh lah. Kalau kita kata tak ada jodoh lah kan. Sampai je dekat tempat yang dia hantar penumpang dia ni. Penumpang dia pun turun. Dan kemudian penumpang dia kata thank you lah sebab jadi pendengar kan. Dia tak tahu nak cerita dengan siapa. Okay, tak apa. Si Afandi kata it's okay, tak apa. Dia pun turun lah. Dan kemudian Afandi ni kata dia teruslah memandu untuk ke arah Ampang balik lah. Dalam masa dia memandu ni, dia duk terfikir, macam mana boleh jadi seorang, sedangkan tadi dia nampak daripada perempuan tu berdiri sampai masuk dalam kereta dia adalah 2 orang. Tapi rupanya perempuan tu seorang kat belakang. Dia dah mula rasa takut ataupun gerun lah kat situ. Dia pun buka lah media player dia. Dan kemudian dia sambungkan dengan telefon dia buka lagu dekat YouTube. Buka lagu, dia pun memandulah dengan harapan hilanglah perasaan takut tu bila dia dengar lagu kan. Bawa, tiba-tiba ada suara orang batuk dalam kereta dia. Suara orang batuk macam tu, menyebabkan dia terkejut. Ada orang ke dalam kereta aku kan? Sedangkan perempuan tu dah turun. Dia pun cubalah toleh ke belakang, tapi dia tak boleh toleh banyak sebab kereta di Ampang ni ialah jalan sibuk kan. Jadi dia boleh toleh macam tu je lah, sikit je lah. Waktu ditoleh, nampak daripada anak mata dia ada seorang lelaki yang sedang duduk tempat perempuan tu duduk tadi. Menyebabkan dia lagi takut. Dan kemudian dia ambil handphone dia. Sambil tu dia tengok handphone dia ni, dia buka ayat suci dekat YouTube. Kan dia buka YouTube tadi, dia buka ayat suci Quran, dia biarkan. Dan kemudian dia kuatkan tau. Waktu dia bawa ni, dia cuba juga macam tengoklah benda tu ada lagi tak, Dia pusing lagi sekali, lagi dia bertambah takut. Sebab lelaki tadi tu kan dia tengah duduk kan. Kali ni muka dia betul-betul dekat tengah-tengah antara kerusi dengan kerusi depan. Macam menjengah tau. Meremang. Astagfirullahaladzim. Okay, sorry
Dia nampak betul-betul benda tu macam dekat depan, bukan depan, dekat tengah-tengah tau, antara kerusi dengan kerusi ni, macam menjengah macam tu. Cubalah korang bayangkan situasi dia waktu tu. Menyebabkan dia kata nasib baik dia tak accident je. Dan kemudian dia bawa kan. Dia pula baca dalam hati apa yang dia tahu, zikir, semua jenis zikir dia baca, semua jenis doa dia baca, apa yang dia ingat lah waktu tu. Dia kata dia nak baca ayat kursi pun dia dah tak ingat dah waktu tu. Al-Fatihah, ulang. Sampailah dekat satu tempat, dia berhenti. Dia rasa dia selamat lah kat situ. Dia berhenti, dia turun daripada kereta, dia tengok dalam kereta dia, tak ada apa-apalah. So dia pun mulalah macam, balik lah. Dah lain dah ni kan. Pun masuk dalam kereta balik. Sambil tu masih lagi lah, ada lah ngaji-ngaji tu masih ada. Terus dia bawa sampailah ke rumah. Sampai je rumah, dia pun naik ke atas. Isteri dan anak dia dah pun tidur. Dia cuci kaki dan kemudian dia mandi. Dan kemudian bila dia selesai saja dia mandi, dia keluar dan dia terus baring lah untuk tidur. Tapi yelah, bila dah kena gangguan macam tu, susah lah sikit kan nak tidur betul. Terfikir-fikir kan. Dan ini adalah gangguan dia yang boleh dikatakan paling teruk lah. Dia tak pernah, biasa dia dengar je orang Grab cerita tau, gangguan-gangguan macam ni. Tapi dia secara personally dia tak kena. So pada dia susah nak kena lah. Tapi bila dia kena malam tu, tak tahulah benda tu arwah boyfriend ke kan. Yelah, bila perempuan tu dah cerita macam itu, setan ni, jin ni ambil lah kesempatan kan, macam menyerupai lah untuk ganggu Encik Afandi ni. Tapi nasib baiklah tak berlaku kemalangan. Kalau tak, mungkin jadi lagi teruk lah. Cerita ni akan jadi lagi panjang lah kot kan. So itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Afandi. Untuk kisah seram kita yang ketiga ni, saya bagi tahu awal lah. Dia minta saya rahsiakan nama dia sebab ia berkait dengan aib keluarga dia tahu. Okay? Jadi saya gunakan nama ataupun panggilan Along sebab dia nyatakan dalam email kenalkan dia sebagai Along je. Dan pengirim kita ni adalah perempuan Dia nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Dia diganggu saka keturunan milik mak dia. Kisah dia berbunyi begini. Mak dia ni memang dah tahu keluarga dia memang ada saka lah yang turun-turun kan. Jadi dia sangat risau sebab anak dia yang sulung adalah perempuan, si Along ni. Jadi dia orang ikhtiar lah macam-macam, jumpa ustaz, pergi Darushifa apa semua untuk pisahkan tau, ataupun counter deal lah dengan saka ni. Tapi bukan sesuatu yang mudah. Banyak ustaz yang dah cuba tapi tetap gagal. Itu pun kita memang admit lah kan, sebab saka ni dia ada perjanjian dia. Sampailah satu masa Along cakap mak dia dah mula uzur tau. Dan mak dia dah tak boleh jalan, hanya terbaring. Sampaikan setiap malam, ini berlaku malamnya, setiap malam mak dia akan Long, tolong mak Long, ambil lah Long, macam tu. Along ni mula-mula dia jaga mak dia ni, dia macam marah tau. Ambil apa mak? Dia cakap macam tu. Ambil apa? Ambil lah Long, tolonglah mak Long. Tapi ayah dia dah pesan, kalau mak dia cakap macam tu, jangan cakap Along terima ke, yelah Long ambil lah. Jangan. Tolong jangan sebut macam tu, sebab benda tu akan terus turun pada dia. Ayah dia sedang ikhtiar lah pada waktu tu cari ustaz dan sebagainya. Dipendekkan cerita, ayah dia jumpa satu ustaz, tapi bukan di kawasan dia lah, daripada luar lah. Okay, datang ustaz tu cubalah pisahkan ataupun counter deal dengan saka ni, dan berjaya. Bila berjaya, ustaz ni pun pagar tau keliling rumah ni. Dia bawa orang-orang dia, dia baca, dia tabur garam dan sebagainya untuk mengelakkan saka ni datang balik. Sebab ustaz ni pesan dekat ayah dia, malam kalau boleh jangan buka tingkap, kalau boleh langsir pun tutup. Dikuatiri ada penampakan. Satu, pintu jangan buka pada waktu malam. Kalau nak masuk buka boleh, buka baca bismillah.
Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa-apa ayat pun untuk memastikan benda tu tak masuk dalam rumah. Jadi ayah dia cakap lah, dia datang balik ke ustaz, bukan terus terpisah. Dikuatiri benda tu datang balik, sebab dia dah counter deal lah dengan benda tu. Okey, ayah dia macam terpaksa setujulah kan. Baiklah ustaz, baiklah. Okey, berlaku satu malam ni, yang mana pada waktu tu, ini kejadian dah berlaku lama lah. Selepas daripada mak dia berubat ni, mak dia dah jadi lemah sangat. Bercakap pun tak boleh. Sampai tahap macam tu. Mungkin sebelum tu dia boleh bercakap, sebenarnya benda tu yang ada dalam badan dia kan. Tapi bila benda tu dah tak ada, dia dah jadi lemah. Makan pun suap pun tumpah-tumpah. Macam tu. Waktu tu Along dekat depan, dekat ruang tamu dia. Waktu tu dia tengah main telefon lah. Tengah main telefon dekat kursi ni. Adik dia, lelaki dengan perempuan, berada dekat bilik. Waktu tu, bilik masing-masing lah. Dia tengah duduk kat depan, tengah syok layan TV, main telefon ni. Tiba-tiba tong 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 tong, pintu dia diketuk. Dan kemudian bila pintu terketuk, si Along ni terus pandang ke arah pintu. Dan kemudian dia cakap, siapa? Sebab dah malam kan, siapa yang datang? Siapa? Tong 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 tong. Siapa tu? Long, buka pintu Long, mak Long. Dia dengar je suara mak dia dekat luar. Dia kata waktu tu tangan dia automatik menggigil tau. Menggigil sebab dia tahu mak dia dalam bilik, tak boleh bangun. Macam mana ada suara mak dia kat luar? Dia dah mula menggigil. Dia kata dia nak bangun, nak lari ke bilik pun waktu tu tak boleh. Dia punya tahap ketakutan pada waktu tu. Long, buka pintu Long. Teng 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 teng, bertalu-talu. Sampai ke bila Along ni lama tak buka, dengar suara macam ada benda tendang pintu. Tang 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 gitu bang. Tung 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 tang tang. Long, buka pintu Long. Mak Long, macam tu. Waktu dengar bunyi ada benda tendang pintu ni, ayah dia dengar lah kot. Ayah dia dekat rumah waktu tu. Ayah dia pergi ke ruang tamu, pandang Along dia. Along ni dah menangis-nangis lah, keluar air mata dia kan. Sini, bapak dia kata, sini. Dia terus lari pergi kat bapak dia, peluk. Bapak dia bawa dia pergi masuk bilik. Long, dengar tau. Dia kata dia dengar suara tu dekat pintu mengatakan, Long, mak akan ganggu kau Long. Mak akan ganggu kau Long. Macam tu. Cubalah korang bayangkan situasi dia pada waktu tu. Dia punya tahap takut dia tu. Dia kata dia masuk bilik kan, duduk atas katil ni, menangis-nangis, menggigil-gigil tangan dia. Sebab dia tahu target seterusnya adalah dia. Betul tak? Dia kata lepas daripada tu, dia takut tak keluar rumah. Walaupun siang, dia memang kata dia tak keluar rumah beberapa hari. Dan selepas daripada tu tak ada lagi lah gangguan tu. Dan mak dia meninggal dunia selepas tu. Selepas saja mak dia meninggal, memang dia kata dia sendiri pun tak ada rasa pelik-pelik. Tak ada apa, mungkin benda tu dah tak ada lagi lah. Dan dia pun tak pastilah kan kalau benda tu ikut dia kata tak ada. Tapi dia harap benda tu tak lah. Sebab ustaz tu dah pun counter deal kan, dan mak dia pun dah pun meninggal. Adakah perjanjian itu terbatal terus ke apa? Dia tak pasti. Dan dia nak tanya pada kita semua yang tahu. Macam saya tak tahu Saya cakap terusan, saya tak tahu. Minta maaf yang Long Jadi siapa yang tahu, anda-anda yang tahu, ataupun ada siapa ustaz ke yang tahu, boleh komen dekat bawah ni. Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, yang pada saya, kisah ini boleh saya simpulkan bukan saja seram, malah mengerikan. Yalah, dia dekat depan ada benda ketuk, macam benda tu nak masuk. Kalau benda tu, pintu tu terbuka kan, apalah yang dia nampak, ataupun benda tu terus masuk ke badan dia ke. Aduh. Itulah kisah daripada pengirim kita ni, iaitu Along. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Fatihah. Yang mana Fatihah ingin berkongsi satu pengalaman seram penampakan yang dia sendiri alami sewaktu suami dia bekerja outstation ke Bandung, Indonesia.
Kisah dia berbunyi begini. Ada satu hari tu, suami dia balik daripada kerja dan kemudian suami dia maklumkan pada dia lah, yang mana suami dia terpaksa bekerja luar kawasan ke Bandung. Dan dia tanya pada Fatihah ni, nak ikut tak? Dia kata, sebab kebiasaannya dia akan ikut lah. Tapi entah macam mana, waktu tu dia kata dia tak nak ikut. Sebab dia kata dia susah nak ambil cuti apa semua kan. So dia decide untuk tinggal dekat rumah lah dengan anak dia. Suami dia pun, akulah, okey lah, tak apalah kalau macam tu. Sampai saja hari yang suami dia patut pergi, dia pun dah siapkan beg apa semua. Suami dia bertolak pergi. Dalam masa sama dia tunggulah. Tunggu suami dia bagi tahulah dah sampai dekat airport ke, dah nak naik flight ke apa kan, dia bagi tahu. Sampailah dekat Bandung malam waktu tu. Dalam pukul, tak pastilah pukul berapa, tapi si suami dia ni bagi tahu dah masuk hotel apa semua kan. Lepas tu waktu nak tidur, menjadi kebiasaan setiap kali suami dia pergi ke outstation, sebelum tidur, diorang akan video call dulu tau. Video call tidur. Sambil tu dia berbual. Suami dia ni pula jenis suka bercerita apa yang dia buat hari ni, siapa dia jumpa, dia makan apa. Jadi si Fatihah ni biasa akan jadi pendengar lah. Jadi bila dia dengar, biasa pendengar ni akan tidur dulu. Jadi bila dia tertidur, suami dia pun akan bercerita sampai suami dia tertidur. Siapa yang akan tersedar lepas tu, dia akan matikan panggilan video itu. Ini apa yang Fatihah cerita dalam email. Pada malam yang pertama tu, diorang pun video call, tapi tak boleh nak berbual panjang lah, sebab suami dia pun penat kan, dia faham. Beralih pula ke malam yang berikutnya. Yang mana malam tu suami dia video call dia awal waktu tu. Jam dekat tangan dia waktu tu pukul 8 malam. Jadi dia pun berbual dengan suami dia, tapi waktu ialah 8 malam, dia berada di dapur sekejap kat ruang tamu kan, sediakan makan anak-anak apa semua. So dia cakap dengan suami dia, bang, kita berbual sekejap lagi lah sebelum tidur boleh? Yelah, saya tengah busy ni. Okey. Dia pun tutup dulu, uruskan anak-anak dia, kemas rumah sikit-sikit. Sampailah waktu pukul 11 malam, dia dah nak masuk tidur waktu tu. Masuk je dalam bilik, dia terus WhatsApp suami dia, bang, dah tidur ke? Cakap macam tu. Bang, dah tidur ke? Dia cakap macam tu. Suami dia pun balas, belum. Tadi abang dalam bilik air. Okey, jom video call, jom. Suami dia call dia. Dia pun letaklah telefon dia dekat stand telefon tau, secara baring dekat tepi katil dia. Maknanya dia baring tu menghadap suami dia lah, dekat telefon ni. Suami dia pun buat benda sama. Dan kemudian suami dia cerita, hari ni meeting macam inilah, jumpa orang macam ni lah, penat lah, nak deal lah apa semua kan. So dia pun macam dengar je. Lepas tu dia pun cerita juga hari ni dia buat apa, dia kerja apa semua kan. Suami dia tertidur dulu, sebab mungkin suami dia kepenatan lah. Jadi si Fatihah ni tengok je lelaki dia, dah tidur dah kan. Okey lah, tak apa. Dia pun baring sambil dia menatap wajah suami dia dekat telefon ni. Dia pun terlelap juga. Tapi jam waktu tu pukul 2 pagi, dia tersedar. Dia tak tahu macam mana dia boleh tersedar, tapi dia tersedar dan kemudian dia tengok suami dia masih lagi tidur lah. Jadi telefon tu masih lagi, panggilan tu masih lagi sambung kan. Penat betul laki aku ni. Biasanya dah mati dah panggilan video ni kan. Dia pun cubalah untuk tutup lah. Orang kata nak matikan lah. Cuba dia nak tekan ni, tangan dia berhenti. Sebab dia nampak suami dia tidur mengereng kan. Dia nampak macam dekat belakang suami dia ni ada macam rambut tau. Rambut macam ada orang yang mengiring juga belakang suami dia. Bila dia nak tekan tu dia kata, itu bukan rambut suami aku. Takkan rambut suami dia panjang kan? Dia tengah perhati. Lama dia perhati ni, tiba-tiba benda yang duduk belakang suami dia ni keluarkan kepala dia, tengok ke arah kamera. Menyebabkan Fatihah ni menjerit, terkejut masa tu. Sampaikan suami dia bangun daripada tidur. Dia punya kuat lah, dia jerit waktu tu. Suami dia tersedar, suami dia kata, Yang, kenapa yang? Bang, belakang abang. Dia cakap macam tu. Suami dia pandang, dalam tu mamai-mamai ni kan. Tengok belakang, tak ada apa-apa. Suami dia pun bangun, pergi dekat switch lampu tu, tekan lampu. Lepas tu dia terus macam pandang telefon tau. Yang, kenapa yang? Bang, tadi belakang abang ada orang. Dia cakap macam tu. Siapa? Tak ada orang dalam bilik ni, abang seorang je. Tengah suami dia cakap dengan dia ni, dekat video call ni, belakang suami dia ada satu benda yang dia kata
seolah-olah macam perempuan tau. Terus masuk dekat bilik air. Masuk dekat ruangan bilik air. Menyebabkan Fatihah lari sekali. Bang, belakang abang, belakang abang. Situasi tu jadi cemas tau. Suami dia pun tengok belakang. Mana ada apa-apa? Dalam bilik tu. Suami dia buka pintu. Tengok dalam bilik air tu. Tapi kosong, tak ada apa-apa. Suami dia buka lampu. Suami dia pergi balik dekat katil. Buka almari, tak ada apa-apa. So dia cakap dengan isteri dia, "Yang, tak ada apa-apa yang. Awak nampak apa?" "Bang, tadi belakang abang ada orang." Dia kata, "Orang buat apa? Lelaki ke perempuan?" "Perempuan, dia baring kat belakang abang. Muka dia seram bang." Oh, suami dia terus hilang ngantuk. Suami dia kata, okeylah, tak apalah, abang tutup dululah." Dia cakap macam tu. Okey. Suami dia tutup. Dan lepas daripada tu dia tak tahulah apa jadi. Besoknya dia telefon suami dia balik. Suami dia cakap suami dia minta tukar bilik, tapi tak dapat. Sebab bilik waktu tu banyak yang dah penuh. So dia terpaksalah tidur juga kat bilik tu, dalam keadaan dia takut. Walaupun dia tak nampak, tapi isteri dia cakap kan ada sesuatu. Dan lepas daripada hari tu dia tak cerita lagi lah pasal kejadian tu, sebab dia takut suami dia, yelah, tak berani pula kan. So dia pun diamkan sampai suami dia balik ke Malaysia. Sebenarnya rancak lah. Waktu suami dia balik, baru dia orang rancak berbual, cerita pasal kejadian tu. Betul-betul benda tu belakang suami dia. Pada mula je dia nampak macam rambut je kan. Tapi bila dia perhati betul-betul, kepala tu bangun. Tangan sebelah, macam benda tu tangan sebelah dia pegang suami dia. Kemudian muka pandang ke arah kamera, seolah-olah tahu yang Fatihah ni tengah tengok dia. Dan selepas daripada tu, alhamdulillah lah, kalau suami dia bekerja luar ke, dia video call, tak ada lagi gangguan. Itu sajalah gangguan penampakan yang dia kena. Ada lagi gangguan lain yang dia pernah kena waktu dia ikut suami dia, tapi dia kata nanti dia akan share lah. Dia tak share lagi. Saya minta itu, dia tak share lagi. So nanti kalau dia share, saya akan kongsikan. Okay? Dan itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Fatihah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. Gurau, jangan marah. Okay, kita sambung kisah yang kelima selepas ni. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Ridwan. Yang mana Ridwan ni nak berkongsi satu lagi kisah seram penampakan, yang berlaku sewaktu dia memandu bas ekspres ke utara tanah air. Kisah dia bunyi macam ni. Pada waktu tu dia ada trip tau, daripada Lembah Kelang menuju ke utara tanah air, ataupun lebih tepat lagi dekat Kedah lah. Dan bila sampai dekat Kedah ni, dia kata dia tak akan berhenti satu tempat je. Dia kata dia akan berhenti pada checkpoint pertama dulu, akan ada yang turun, dan kemudian checkpoint kedua, checkpoint ketiga, sampai checkpoint terakhir baru semua orang turun. Waktu tu dia ada dua driver. Satu driver akan backup lah, tidur dulu, dan kemudian dia orang akan switch lah kan. Dia pun bawa, dipendekkan cerita daripada Lembah Kelang sampailah ke Kedah ni memang tak ada apa-apa masalah. Tapi bila sampai saja ke checkpoint, ada yang turun, ada yang tinggal. Dia pun jalan lagi. Sampai satu checkpoint, ada lagi orang turun. Sampailah checkpoint yang terakhir, sepatutnya semualah turun. Kosonglah basingan. Tapi bila dia sampai ke checkpoint yang terakhir, dia kata daripada side mirror dia ni, dia nampak ada seorang perempuan yang sedang duduk belakang sekali. Waktu tu. Jadi dia ni sambil tu dia tengah ambil buku log dia semua. Ambil buku log dia pun tengok. Lepas tu waktu dia tengah tengok belakang ni, kawan dia nak turun. Kawan dia yang seorang lagi driver ni kan. Wan, nak balik terus ke nak minum dulu? Kita minum dulu macam tu. Okey. Kawan dia turun. Dia pun bangun, dia pandang ke arah budak perempuan ni, dan kemudian dia kata dengan budak perempuan ni, "Dek, awak nak turun dekat mana? Ni yang terakhir tau." Dia cakap macam tu. Perempuan ni macam tengok dia. Lepas tu perempuan ni tengok balik kat luar, macam tercari-cari tau, apa yang ada dekat luar ni kan. Ni kat mana ni? Macam tu lah. Jadi Ridwan ni pun mulalah jalan ke arah belakang. Nak tanyalah budak tu depan-depan kan, "Awak nak turun mana? Awak dah terlepas ke?" Sebab ada orang, dia nak turun checkpoint 1, tapi
Dia tertidur ke, sampai checkpoint terakhir, alamak dah dekat mana kan, macam tu lah. So dia pun berjalan menuju ke arah budak perempuan ni lah. Bila dia dah dekat je dengan budak perempuan ni, dia ditegur dari arah belakang. Yang mana kawan dia tadi, yang ajak pergi minum tadi tu, naik daripada tangga ni, pandang ke arah Ridwan ni. "Wan," dia kata. Yang Ridwan ni terus pandang ke belakang, pandang kawan dia ni. Nak minum kat mana?" Tak apa, kau turun dulu, jaga aku turun," dia kata macam tu. Okey. Cepat sikit. Okey. Kawan dia pun turun. Dia pun pandang balik. "Dek, adik tu dah tak ada." Budak perempuan yang dia nampak tadi tu, yang sedang tengok luar tadi tu, dah tak ada dekat kerusi dia. Menyebabkan Ridwan ni lari pergi ke arah belakang, tengok. Kotlah budak dia menyorok ke apa kan. Dia tengok, tak ada. Habis tu tadi siapa kan? Sudah, dia kata, lain dah ni. Aku penat ni, dia kata macam tu kan. Dia pun jalan turun ke bawah dan kemudian dia tutup pintu bas. Dia bagi tahu kawan dia, waktu kau panggil aku tadi, ada tak perempuan selisih nak turun bas? Mana ada. Kau seorang je dalam bas tadi. Kau tengah cek ada barang tinggal lagi tak ada tadi kan? Dia kata macam tu lah. Dia cuba macam tak nak bagi tahulah kawan dia kan. Okey, dia pun pergi minum. Sampai ke sekarang lah, dia kata dia terfikir-fikir, mana perginya perempuan tu. Sebab perempuan tu macam tercari-cari kan. Aku ni salah tempat ke? Macam tu. That's why dia pergi ke arah belakang. Tapi bila dia pandang je kawan dia tu, dan kemudian dia pandang balik, budak tu dah pun tak ada. Gaib macam tu je. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Ridwan ni. Kisah ni agak ringkas lah. Dia ringkas je sebenarnya, tapi pada saya, agak menarik lah kan. Agak menarik dan juga misteri lah kan. Mana pergi budak tu. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Ada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi. Mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya hargai sangat-sangat. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan ceritakan dalam channel saya ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.